Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam buletin Awani Jam ini. Sejak 3 hari lepas, Kelantan mencatatkan jumlah mangsa banjir paling ramai yang dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS. Pada satu tahap, terdapat lebih 30,000 mangsa banjir ditempatkan di puluhan PPS yang telah pun diaktifkan. Dan situasi ini sikit sebanyak menimbulkan kesesakan dan masalah kesihatan dalam kalangan mangsa banjir seperti penularan jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Dan untuk jam ini kita mahu melihat kepada soal pengurusan kesihatan di PPS masa banjir buruk masih melanda di Pantai Timur khususnya di Kelantan. Ragas tugas Firdaus Azil sudah bersedia di Rantau Panjang Kelantan dengan laporan mengenai perkara ini. Firdaus, silakan dengan laporan. Okey, baik, terima kasih Afizi di Bukit Jalil. Seperti yang Afizi sebutkan, Kelantan masih mengekalkan rekod mangsa banjir tertinggi untuk kali ini walaupun angka sebenar telah turun ke bawah di bawah 20,000, tetapi saya berada di salah satu PPS di daerah Rantau Panjang, iaitu di PPS Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2, yang mana kalau mengikut ataupun kalau kita merujuk kepada portal info bencana, PPS inilah yang menempatkan paling ramai mangsa banjir, iaitu sekitar 2,096 orang. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan sedikit kawasan di PPS ini. Apa yang saya boleh katakan ialah kedudukan ataupun pengurusannya terkawal, tetapi sudah pasti kalau anda dapat lihat kemah-kemah disediakan semua secara teratur dan mereka masih mengekalkan disiplin. Tetapi apa yang saya nak fokuskan di sini ialah tentang pengurusan kesihatan banjir, kerana kita tahu bahawa penularan kes sedikit memuncak semenjak bukan saja di Kelantan tapi di seluruh negara. Tetapi kalau anda dapat lihat, ini merupakan salah satu elemen yang amat penting, yang amat krusial di kawasan PPS, iaitu boleh dikatakan sebagai kaunter kesihatan, di mana di sinilah tempat untuk mangsa-mangsa banjir yang berlindung di PPS ini. Mereka akan mendapatkan rawatan sekiranya memerlukan, dan ia bergantung kepada jenis rawatan. Kalau anda dapat lihat, beberapa penduduk sedang mendapatkan mengambil bacaan dan sebagainya. Tetapi sudah pasti untuk kita lebih memahami tentang bagaimana pengurusan ini, saya ingin bersama dengan salah seorang pegawai perubatan yang akan melihat bagaimana, yang akan menyaring dan sebagaimana. Sebagai contoh, sekarang ini kita dapat lihat Dr. Hidayu merupakan pegawai perubatan dari Pusat Kesihatan Daerah Bacok, sedang melakukan saringan dan sebagainya kalau dapat lihat. Dan ini difahamkan, apa yang saya difahamkan tadi ialah kawasan ini walaupun di bawah daerah pejabat kesihatan daerah Pasir Mas, tetapi mereka akan mendapatkan bantuan-bantuan daripada pejabat kesihatan sekeliling untuk memastikan coverage ataupun liputan kesihatan itu secara teratur. Tetapi memandangkan Dr. Hidayu agak masih busy, saya nak bersama dengan Dr. Syafiqah terlebih dahulu kalau boleh, sementara kita nak menunggu Dr. Hidayu. Dr. Syafiqah merupakan salah seorang pegawai perubatan tetapi di bawah NGO Imam Medical Relief Team ataupun IMARET. Jadi sebelum kita nak pergi kepada Dr. Hidayu, kita akan bersama Dr. Syafiqah. Pertamanya, Dr. Syafiqah, bagaimana pengurusan NGO dalam melibatkan diri dalam pengurusan PPS seperti ini? Jadi mungkin boleh ceritakan sikit tentang pelibatan Imam dan juga IMARET. Ya. Okay. So IMARET adalah Imam Response and Relief Team di bawah Islamic Medical Association Malaysia, di mana kita selalunya memberikan bantuan kemanusiaan dari segi perubatan dan juga sukarelawan kepada mangsa banjir ataupun orang asli ataupun pelarian ataupun daripada bajau laut lah. So dari segi pengurusan mangsa banjir pada ketika ini, selalunya kami mempunyai ESCO yang terdiri daripada doktor. So kami berhubung dengan pejabat kesihatan daerah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dari segi perubatan dan juga sukarelawan. So kami akan membantu dari segi memobilisasi pasukan perubatan dan juga sukarelawan untuk membantu pejabat kesihatan daerah. Okey. Kalau mungkin kita juga nak memperincikan tentang jenis-jenis bantuan yang dihulurkan, barang-barang apa yang selalu dibawa oleh Imam dan juga IMARET ini? Pada kali ini kami membawa ujian COVID-19, ujian kendiri dan juga pelitup muka
dan juga kita bagi kit kebersihan sebagai hygiene kit untuk kita berikan kepada mangsa-mangsa banjir di setiap PPS yang kami pergilah dalam membantu pejabat kesihatan daerah kalau bahasa sekarang ni untuk pasir mas. Okey, kalau kita cakap tentang kit kebersihan, apakah barangan di dalam tu? Sebab tadi kita dapat lihat ada kotak-kotak, sebagai contoh di sana, kalau boleh saya nak tunjukkan, ada kotak-kotak yang mengandungi pelitup muka untuk setiap keluarga. Kit kebersihan tu, apa ada dalam? Kalau dalam kit kebersihan selalunya kami memberikan sabun mandi ataupun berus gigi dan juga ubat gigi dan juga kit kebersihan yang lain sebagai peralatan awamlah untuk mereka menggunakan bagi mereka kekal menjaga kebersihan sepanjang dalam proses banjir ni. Setakat ini doktor lihat kawasan kebersihan di kawasan PPS ni terjaga ataupun bagaimana? Sangat terjaga. Sangat terjaga. Okay. Jadi mungkin bergerak selanjutnya, adakah ini sahaja PPS ataupun sebab Kelantan ni kita tahu menempatkan mangsa banjir yang tertinggi walaupun ada penurunan, tetapi bagaimana kita nak mengenal pasti PPS mana yang NGO Imam Imarat akan masuk? Selalunya kami akan bekerjasama dengan pejabat kesihatan daerah Pasir Mas. So mereka akan menetapkan pasukan mana yang akan memobilisasi dan kami akan bekerjasama dengan mereka lah. So mereka akan memberikan pembahagian tersebut dan kami akan merekrut membantu mereka dari segi situ. Okey, Dr. Syafiqah, terima kasih banyak daripada pegawai perubatan daripada NGO Imam dan juga Imarat. Okey. Jadi kita juga nak bersama dengan pegawai perubatan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Bachok iaitu Dr. Hidayu. Pertamanya doktor, bagaimana pengurusan kesihatan awam sebelum kita nak menyentuh mengenai soal pengurusan COVID, secara keseluruhannya apakah jenis-jenis penyakit yang mereka hendak mendapatkan rawatan? Okey, kami daripada tim mobilisasi PKD daerah Bachok untuk bantuan banjir PKD Pasir Mas lah. Jadi kami di sini akan buat saringan kesihatan. Jadi untuk masa-masa yang ada bergejala seperti demam batuk sesama lah ataupun yang ada masalah yang memerlukan rawatan ke hospital, kami akan buat rujukan ke hospital lah. Jadi setakat masalah yang diorang ada di sini mostly yang demam lah, demam batuk sesama dan masalah kulit lah, masalah yang ada masalah kulit. Masalah kulit tu kenapa? Masalah sebab air banjir? Mungkin disebabkan air banjir lah. Diorang ada yang kaki diorang yang gatal-gatal kaki macam tu lah. Jadi kalau yang kes COVID, kalau yang kita setiap mangsa yang bergejala, kita akan buat saliva test lah untuk mengesan COVID-19. Jadi kalau yang positif COVID, kami akan bagi tahu pihak bilik gerakan PKD Pasir Mas untuk buat selanjutnya lah. Kalau yang memerlukan ke hospital, kami akan rujuk ke hospital terus. Sekiranya dia gejala ringan dan tidak memerlukan rujukan ke hospital, adakah dia boleh ditempatkan di PPS ini? Setakat ni kita kena maklum dengan bilik gerakan dulu. Bilik gerakan kalau setakat ni tak ada lagi lah. Jadi diorang akan buat keputusan lah untuk sama ada boleh isolasi di sini ataupun tidak lah. Sebab biasanya katalah dia datang daripada satu keluarga, sudah semestinya satu keluarga itu akan di isolated ataupun di kuarantin, betul. Okey, selain pada itu juga mungkin penyakit-penyakit NCD lain, mungkin darah tinggi semua, adakah itu juga tinggi di PPS ini? Betul, ada juga yang ada masalah kencing manis, darah tinggi. Kami juga menyediakan ubat-ubatan seperti ubat kencing manis, ubat darah tinggi semua untuk diorang sambung ubat lah. Jadi kalau isu yang darah tinggi, kami darah tinggi yang tak boleh dikawal di PPS, kami akan buat rujukanlah ke hospital jika perlu. Ada yang boleh kawal di sini, ada yang perlu rawatan lah. Setakat ini bekalan ubatan semua mencukupi, tidak ada masalah? Setakat ini semua alhamdulillah dah mencukupi lah untuk mangsa yang ada di Rata Panjang ni lah. Dan juga persediaan kerana kita difahamkan mungkin akan ada gelombang baharu sehingga ke bulan Februari. Bekalan ubatan juga masih mencukupi ketika ini? Masih mencukupi setakat ni. Memang kita memang dah buat persediaan lah. Betul, dah fokus lah untuk masa banjir. Okay. Dr. Hidayu, terima kasih banyak bersama Astro Awal ni. Kita berceritakan sedikit tentang pengurusan kesihatan awam di PPS di pusat-pusat pemindahan sementara. Dan selepas ini saya ingin melihat kerana seperti yang saya sebut tadi, masih terdapat 2,000 lebih mangsa yang berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2 di ini, maka kita nak pergi melihat
bagaimana keadaan rumah-rumah itu semua akan saya sediakan untuk buletin-buletin seterusnya. Dan masa ini dari rantau panjang, itu sahaja saya boleh kongsikan. Kita kembali dahulu pada Afizi di Bukit Jalil. Sekian saja pada saya dan juga Jurugamat Rizal. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Firdaus Azil atas laporan perkongsian berkaitan dengan bagaimana pengurusan kesihatan di Pusat Pembinaan Sementara PPS yang menempatkan mangsa-mangsa banjir di Kelantan. Kita akan bawakan lagi laporan lanjut berkaitan dengan perkembangan di Pantai Timur, terutama khusus berkaitan dengan banjir dalam buletin awal di juga astrawani.com. Dan kita akan rehat dulu seketika, kembali selepas ini.